Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haziq bin Azhar. Saya ingin membentangkan tentang bab 2 iaitu komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita tengok yang pertama. Mitokondrian. Mitokondrian ni merupakan komponen sel berbentuk rod atau sfera. Dia terdiri daripada dua lapisan iaitu lapisan membran luar yang licin dan lapisan dalam yang berlipat-lipat. Mitokondria ni dia berfungsi sebagai tapak penyediaan tenaga melalui proses pengoksidan glukosa. Mitokondria ni menjana tenaga dalam bentuk ATP untuk digunakan oleh sel. Mitokondria ni dia terdapat kat sini. Ni yang merah ni. Ni. Kita tengok yang seterusnya. Central. Central ni merupakan struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan. Dan ini terdiri daripada susunan mikrotubul yang kompleks. Central ni dia tak wujud dalam sel tumbuhan. Dia ada dalam sel haiwan je. Central ni berfungsi sebagai gentian gelendong semasa pembahagian dalam sel haiwan. Central ni terdapat kat sini. Ni yang warna biru ni. Tengok seterusnya ialah jasad Golgi. Jasad Golgi ni terdiri daripada satu timbuhan kantung pipih yang selari. Jasad Golgi ni merupakan membran baharu yang ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. Jasad Golgi ni berfungsi untuk memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut kimia seperti protein, karbohidrat. Jasad Golgi ni dia terletak di sini. Ni yang merah ni. Ini. Yang seterusnya ialah membran plasma. Membran plasma ni merupakan membran luar yang menyelapati ke seluruh kandungan sel. Membran ni bersifat telak memilih. Dia merupakan selaput nipis dan kenyal. Membran plasma ni dibina daripada protein dan fosfolipid. Kita tengok fungsinya. Membran plasma ni berfungsi mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. Dia juga berfungsi untuk mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel dan membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Kita tengok membran plasma. Membran plasma ni dia selaput yang nipis kat kawasan luar ni. Yang ni. Kawasan luar yang ni. Semua ni nipis ni. Selamat sejahtera kawan-kawan. Nama saya Chan Hui Yi. Hari ini saya akan membentang tentang komponen dalam sel haiwan. Buku teks muka surat 25. Yang pertama adalah lysosom. Lysosom adalah kantong sfera kecil yang diseliputi oleh membran tunggal dan mengandungi enzim lisozim, yaitu enzim pencernaan. Fungsinya adalah menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik, dan lipid. Menghidrolisis maksudnya adalah memecahkan dan menguraikan bakteri dan komponen sel yang rosak. Seterusnya adalah nukleus. Nukleus merupakan komponen paling besar dalam sel, yaitu yang terdapat pada sini. Yang warna biru itu adalah nukleus yang terbesar dalam sel haiwan. Dan nukleus berbentuk sfera padat dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. Nukleus mengandungi kromosom, nukleus, dan nukleoplasma. Fungsi nukleus adalah mengawal segala aktiviti sel dan mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoksiribonukleik, yaitu DNA.
DNA menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme. Yang bawah ini adalah gambar nukleus. Dia ada menunjuk bahagian membran nukleus plasma dan kromatin. Seterusnya adalah ribosom. Ribosom merupakan granul kecil, padat dan berbentuk sfera. Terdiri daripada protein dan asid ribonukleik, yaitu RNA. Ribosom terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau wujud bebas dalam sitoplasma, yaitu ribosom yang terdapat pada sitoplasma adalah yang di sini, dan yang terdapat pada jalinan endoplasma kasar adalah di sini, yang bintik hitam terlekat pada permukaan jalinan endoplasma kasar. Dan fungsi ribosom adalah merupakan tempat sintesis protein. Seterusnya adalah jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan. Membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Terdapat dua jenis jalinan endoplasma, yaitu jalinan endoplasma kasar yang mempunyai ribosom yang terlekat pada permukaannya, dan jalinan endoplasma licin tidak mempunyai ribosom. Di sini adalah sel haiwan dan jalinan endoplasma kasar di sini dan jalinan endoplasma licin di sini. Kita macam mana kita asingkan mereka dua? So, jalinan endoplasma kasar terdapat ribosom yang terlekat pada permukaannya, yaitu bintik-bintik hitam ini yang terlekat pada permukaannya, dan manakala jalinan endoplasma licin permukaannya licin. So, kita boleh asingkannya. Selain itu, jalinan endoplasma merupakan sistem pengangkutan bahan dalam sel dan juga menyediakan permukaan luas untuk pendekatan enzim dan tindak balas biokimia. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom. Jalinan endoplasma licin mensintesis dan mengangkut gliserol dan lipid serta menjalankan detoksifikasi darah dan hasil sampingan metabolisme. Maksudnya adalah jalinan endoplasma licin yang menghalau memusnahkan toksik yang terdapat dalam tubuh badan kita. Bahagian saya sudah tamat dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Emilia dari kelas PASTEM A ingin membentang daripada buku teks biologi muka surat 26. Yang pertama, vakul. Vakul adalah kantung berisi cecair, iaitu subsel. Vakul juga dikelilingi oleh membran tonoplas. Seperti sel tumbuhan muda mempunyai banyak vakul bersaiz kecil, manakala sel tumbuhan matang mempunyai vakul bersaiz besar. Vakul bagi sel haiwan adalah kecil, dan subsel mengandungi air, asid organik, gula, asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, karbon dioksida dan hasil sampingan metabolisme. Contoh vakul yang berwarna biru, vakul. Fungsi vakul ialah air meresap ke dalam vakul sel tumbuhan dan sel menjadi segar. Dan dalam haiwan nuzul pula, vakul mengecut terlibat dalam proses pengosmokawalaturan, osmosis dan perkumuhan.
Yang kedua pula, kloroplast. Kloroplast yang berbentuk bujur terdiri daripada dua lapisan membran dan mengandungi pigmen klorofil pada grana yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. Contoh kloroplast. Okey, yang berwarna hijau kecil itu. Fungsi kloroplast ialah klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Contoh-contoh sel tumbuhan seperti membran nukleus, salinan endoplasma, jasad Golgi, dinding sel, membran plasma, mitokondrion, sitoplasma, kloroplast dan vakuol. Yang ketiga pula ialah sitoplasma. Sitoplasma terdiri daripada medium seperti jeli yang mengandungi komponen sel terampai. Sitoplasma mengandungi sebatian organik seperti protein, lipid dan karbohidrat serta sebatian tak organik seperti ion helium. Fungsi sitoplasma ialah bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Sitoplasma yang berwarna hijau. Yang terakhir sekali, dinding sel. Dinding sel mengandungi satu lapisan luar yang kuat dan tegar. Ia dibina daripada gentian selulosa dan bersifat telap sepenuhnya. Fungsi dinding sel mengekalkan bentuk sel tumbuhan dan memberikan sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Contoh-contoh dinding sel. Sekian daripada saya, Emilia. Terima kasih.